Tapi kita mesti ada data lah. Jangan habis hidup kita saja. Jadi ini benda yang difikir. Saya tak kata semua syekh qadhi semua betul, tapi kadang-kadang kita nampak sendiri. Saya tengok contoh stadium Commonwealth kita, tak tahu jadi pos belanja dekat 1 bilion bila kita buat sukan Commonwealth. Sedangkan kita ada lagi Asnaf, kita ada OKU, kita ada Mangsa. Susah sebenarnya nak buat pertimbangan sebab kita ada kementerian dan sebagainya. Tak kita nak buang. Yang ni yang memerlukan kepada ijtihadat para cendekiawan ahli ekonomi. Kadar mana yang perlu kita masuk? Sukan apa yang perlu kita masuk? Sebab kadang-kadang berlaku pembaziran tanpa disedari. Kalau kita belanja setahun untuk bola, beratus-ratus juta. Adakah ada ROI dia? Outcome dia dapat tak? Dari segi sudut pendapatan. Kalau sama, kita tak kisahlah. Dari sudut banyak perkara. So, ini bukan berlaku saja di Malaysia, di seluruh dunia. Kemudian, as-suhuf wal majallat, so khabar, majalah, televisyen, radio, la haditha laha illa an haula wa a'malihim. Cerita pasal depa saja. Kita pun tak mau cerita pasal ulama saja, tapi makna dia tersangat terus ni melampau. Sampai kadang benda-benda yang kecil pun sekecil-kecil diadakan cerita. Di mana akal kita? Di sinilah puncanya umat Islam menjadi lemah kerana memikirkan benda yang kecil sangat. Stokin pun dipikirkan. Makeup artis tu pakai jenama apa? Tu dia. Semua diperhatikan. Kita kena kaji balik tamadun-tamadun yang berjaya. Apa yang dibuat oleh masyarakat mereka? Wa butulatihim wa mughamaratihim wa ahbarihim mahma takun tafihatan, walaupun macam mana keadaan cerita tu cerita tafihah sangat. Orang kata apa, remeh sangat. Pun jadi isu berita. Kucing artis hilang. Masuk pakat raya habis. Jadi sebenarnya betul itu adalah punca pencarian wartawan, tapi dari sudut futuristiknya, daripada sudut kesan jangka masa panjang tak bagus. Amma ghairuhum, adapun selain pada mereka, fahum fi dhilil dhil fal fi adwiyati samti wa nisyan. Tak ada apa. Bayangan saja. Tak ada siapa cerita. Lepas tu para ulama meninggal, siapa pun tak tahu. Kalau mufti meninggal pun tahu sikit-sikit. Kita bukan ada suruh buat macam tu, tapi makna kata Syekh Qaradawi, penghargaan kepada para ilmuwan yang membangunkan negara, yang merangka kerajaan ini, yang memberikan sumbangan yang betul-betul sumbangan. Tak dikenali. Yamutul fannan, mati seorang artis, fatatarjul ardu li mautihi, bergegak dunia. Wa tamtali'u anharus suhuf, penuh suqaba' dan berita. Wa yamutul alim awil dabib awil ustadul kabir, kalau profesor yang besar meninggal, fala yakadu yahissu bi ahad, seorang pun tak rasa, hampir-hampir seorang tak sedar dia mati. Dia mati Datuk Mufti ni. Sedangkan dialah yang menjaga agama. Saintis-saintis, doktor-doktor, pakar-pakar yang menjaga kestabilan negara ini.
Ini bukan cemburu kepada mereka, tetapi meletakkan al-aulawiyat. Lah ni paling malang, kanak-kanak dijadikan sebagai alat bisnes. Modeling, semua orang nak pakai nak tunjuk anak-anak. Anak-anak kecil yang tak tahu apa ni. Jadi duta sana, duta sini. Maknanya macam mana proses pendidikan. Maka terkenal awal sangat. Dan ini tak baik untuk kesihatan dalaman mereka. Tapi dunia menerima bahawa ini merupakan bisnes. So, semua pakai nak tunjuk untuk dapat view dan like di media sosial. Orang tua-tua pun masuk sekali. Dan ini satu benda yang kita tak kata semua haram, tetapi apakah keadaan yang akan berlaku pada masa akan datang. Wa fi janib mali, di sisi kewangan pula, tursadu mabaligh hailah, belanja wang terlampau tinggi untuk depa ni. Wal amwal qailah, harta yang begitu banyak yang tidak berfaedah untuk sukan-sukan dan kesenian. Wa riayatil i'lam wa himayatil amil hakim, dan nak menjaga keamanan kerajaan. Terlampau banyak sampai rakyat pun tak boleh nak kata apa, sebab penipuan banyak berlaku kepada medan penyiaran. Allah wa fi hinin tashku al-jawadi ta'limiyah. Di sudut yang lain, Kementerian Pendidikan, Kesihatan, Agama tak ada duit, tak cukup duit. Wal khadamat asasiyah wa min at-taqdir 'alayha, kreditu pula nak bagi. Wa di'ajzi, tak cukup duit. Idza talabat ba'd ma turidu li tatwir nafsiha. Bila depa ni minta, oh tak cukup. Wa muwakabat 'asriha. Fal amru kama qila taqdirun huna wa israfun hunak. Seperti kata pepatah Arab, pembaziran di sana, kedekut di sini. Dia macam ayah lah. Bila anak nak tuition, tu dia kedekut. Tak boleh nak bayar apa kat guru ni. Mahal sangat. RM10 cukup lah. Tiba-tiba pergi melancong habis berpuluh-puluh ribu. Nampaklah. Kereta ada, exhaust kereta dia. Dia tukar. Motor 3-4 biji. Tapi anak nak pergi tuition, nak ajar Quran, mazak RM30 apa ustaz ambil mahal sangat. 30 ni ada carta betul. Nak bayar kat ustaz ni Quran RM30-40 je sebulan. Rumah besar. Itu dia. Bila main dekat agama saja, semua tak cukup. Masjid pun ada. Bila panggil orang tertentu, bayar 5-6 ribu. Panggil ustaz 200-300. Bukan suruh ustaz tu bayar mahal. Tapi janganlah kita disebabkan orang tu artis dan sebagainya, kita bayar melebihi kemampuan masjid. 1,000-2,000 kalau main jauh, nak bayar tambang sebagainya. Tapi kadang-kadang harga sangat berlebihan. Jadi kadang-kadang tak dapat outcome. Ini cerita dia bukan cerita Malaysia, ni cerita dunia. Okey, itu isu yang pertama. Isu seterusnya, ikhtilalul mutadayyinin. Ini orang agama pula. Orang agama, orang pendakwah. Al-yaum, pada hari ini yang berlakunya kecacatan di dalam fiqh aulawiyat. Wala yaqiful ikhlalu bil aulawiyat al-yawma 'inda jamaahiril muslimin awil munharifin, bal ikhlalu waqi'un minal muntasibin ila tadayyun dzati li faqdani fiqh rasyid. Ini berlaku kepada orang agama sendiri. Bergaduh isu-isu yang tidak ada kesudahan. Cuba kita tengok muka surat 15. Ra'aitu minal muslimin at-tayyibin, aku melihat ramai orang Islam yang baik-baik fi anfusihim man yatabarra'u bi bina'i masjid. Dia untuk masjid derma sungguh. Ni saya sembang saat sini. Fi balin hafilin,
Negara dah banyak masjid dah. Buat lagi masjid. Qad yatakallafu nisfa million. Kadang-kadang setengah juta lah, lebih setengah juta lagi. Au milionan au akthar minal junayhat wal dolarat. Fa idza talabat bi badli talabtahu bi badli mithli hadzal mablagh au nisfihi au nisfihi fi nashr da'wah ila Islam. Oh, tak boleh. Untuk kegunaan. Contoh kita nak gunakan untuk markas pembentukan dakwah. Untuk kita nak buat pembinaan para ulama. Oh, susah sikit nak minta. Kita guru takmil ni kalau ada orang insya-Allah bagi kita 1 juta. Banyak benda yang kita boleh buat lagi. Kami akan buat banyak lagi. Tapi kita kemampuan terhad. Tak bolehkah ada orang yang terima masjid 3 juta, 4 juta? Ada saluran yang kita boleh buat. Yang kita boleh bina lagi remaja-remaja, lepasan-lepasan universiti yang boleh belajar ilmu ini. Secara lebih tersusun. Secara lebih komprehensif. Dengan kita-kita dan mereka ni akan lebih maju. Mereka tahu ekonomi, tahu muamalat, tahu fiqh, kehakiman, dunia pemikiran, falsafah. Kita boleh buat insya-Allah. Tapi kegagalan kita adalah kuranganlah. Itu cerita dia. Untuk menentang kufur ilhad atau ta'i amalil islami ataupun program-program Islam biiqamati syar'i wa tamkinid din ila akhirih, kita akan dapati faihata an tajida udunan sariyatan. Susah kita nak dapat orang yang nak mendengar ceritanya. Kita bukan nak, dan juga di sana berlaku juga kealpayan, iaitu Muhammad Tahfiz terlampau banyak pun tak bagi juga. Perlu disusun. Di Selangor saya kita ada 1,200 Mak Tahfiz. Tapi kita tak tahu halau tu. Sebab tu buku ni ter-93 tapi kita kena ubah sikit lah pattern dia. Makna dia, kalau dah cukup dah, kita ni benda dah cukup dah, tak perlu kita buat lagi. Kita perkasakan apa yang sedia ada. Kita tolong. Sebab tu kami di Jakim dan Guru Takmil, kita tak buat sekolah. Kita buat pondok. Sebab matlamat kita bukan kita nak kumpul duit. Kita nak sebarkan ilmu. Kalau kita nak buat, perlu ada betul-betul paper yang lengkap dan sokongan kerajaan. Itu baru boleh buat. Sebab kita tak nak lagi membazirkan wang masyarakat. Buat sekolah lagi, buat sekolah lagi. Sekolah yang ada, tak siap lagi. Dan memerlukan maintenance. Kita kena faham, setiap pembelajaran yang kita keluar ni dia ada rekod. Ke mana arah tujuan dia. Dan itu soalan akhirat. Hatta kita buat masjid sendiri. Saya dalam buku fiqh punya masjid tu, saya masukkan satu hadis, Rasulullah tegur seorang sahabat ambil wuduk lebih daripada 3 kali. Ya Rasulullah, air sungai pun bazak. Ya, air sungai pun bazak. Wuduk pun bazak. Pada wuduk pun ada pembaziran. Ambil kat mana? Ambil kat sungai. Padahal sungai itu luas. So ini yang kita kena fikir. Kalau kita buat masjid dah cukup dah. 17 juta, 20 juta itu kita bagi modal bersama. Sekarang ni bantuan mesti ada coaching lah. Training kepada penerima-penerima. Sebab kita nak orang yang menerima bantuan, dia bantu orang lain sama bila dia kaya. Fiqh kita kena berubah daripada kita bagi saja tanpa ada pantauan. Lepas tu kesedaran ni kita kena. Kita tak mau dah. Memang dulu tak ada sekolah. Kita galakkan orang ramai derma pada Mak Tahfiz. Sekarang ni kalau kita kira di Malaysia, saya rasa lebih daripada 20,000 lah. Kalau Ustaz Aziz ada data, cuba bagi. Penang saja berapa. Jadi kita kena baca data dan keperluan masyarakat. Contohnya nelayan-nelayan di Pulau Pinang tak cukup bot. Kita tak boleh kita ada dana yang bagi bantuan selain kerajaan bagi persatuan nelayan, kita bantu persatuan nelayan untuk lengkapkan bot-bot mereka. Senang daripada tengok ikan. Lah ikan naik harga kita marah. Sedangkan kita tak pernah pun suruh orang galakkan jadi nelayan. Nampak? Hari ini kita bincang fiqh kita luas.
Ustaz Ahmed tak orang bincang jenazah. Jenazah ni bab mati. Tu pun kos 1,200. Ini bincang fasih fiqh kehidupan kita. Nelayan kita ada berapa orang? Hasil macam mana? Dadah dalam yang masuk dalam angka nelayan macam mana? Yang ni yang ulama kena cerita sama. Ni kita, ini nak masuk musim korban, pakai cerita korban je lah. Tapi memang bulan depan saya mengajar korban. Sebab nak mengajak kita tak tinggal benda tu. Tapi jangan sampai cerita korban tu 24 jam. Cerita kambing lembu. So kadang-kadang berlebihan. Baik. Wa fi mausimil hajj, musim haji pula, min kulli amin ara a'da dan ghafiratan. Banyak sangat orang Islam. Al-musilin, orang kaya, yahrisuna ala syudil mausim mutatawwi'in, haji sunat. Bukan tak boleh, tapi sangat. Wa kathiran ma yudhifuna ila umrah fi Ramadan. Bulan Ramadan habis duit banyak. Yunfiqu dhalika an sakha wa qad yastahibun mahum unasa min fuqara ala nafaqatihim. Ada belanja orang miskin juga. Tetapi kalau kita minta duit untuk Palestin, untuk apa dakwah, tak ada. Ini cerita realiti. Tapi alhamdulillah, ini cerita umum. Di Malaysia kita ada kerajaan bantu, tapi kita nak masyarakat pun ada kesedaran. Misalnya kita perlukan untuk bantu orang fuqara untuk hidup B40. Sangat bagus untuk bantu mereka. Untuk hidup remaja-remaja. Maknanya tidak tumpu kepada masjid saja. Sebab masjid ni, orang musyrikin zaman Abu Lahab dah jaga Al-Masjidil Haram, memang jaga elok. Dan kita pun sama. Sebab itu kita sama. Tetapi, jangan lupa janib kemanusiaan. Jadi kita para asatizah, insya-Allah, bahasa yang kita guna di masjid bukan sekadar bahasa agama, tetapi bahasa kehidupan. Baik, muka surat 61 kata Syekh Qaradawi, hada ma'anna hajjahum wa i'timarahum min babi tatawwu'. Ini zaman Ilmaniah tu tak ada dah. Ini cerita semua kita nak tengok apa masalah kita zaman sekarang ni. Kita zaman sekarang ni alhamdulillah mau kepada memantapkan. Sebab itu kita nak kalau ada sekolah-sekolah agama bekerjasama dengan majlis agama negeri. Supaya kita dapat susun program. Saya sangat galakkan siapa-siapa yang buat sekolah, siapa-siapa yang buat maktafiz, yang buat pondok, daftar bersama dengan majlis agama. Supaya kita dapat memprogramkan mengikut kehendak zaman Malaysia. Kita ajak, macam kita ajak buku-buku ni semua bertepatan dengan kehendak zaman. Yang kita pilih untuk guru takmir. Sama ada fiqh, usul fiqh. Supaya kita tak lari daripada zaman kita. Zaman kita ni mencabar. Kalau universiti pun ada orang buat kajian 60% tak memenuhi kehendak industri. Kita pun kena fikir macam mana kita nak jadikan ilmu kita di pengajian guru takmir relevan dengan zaman kita. Waqad sa'alani kathirun mimman qara'ul maqal an mada sihhati hadha kalam min nahiyah asy-syar'iyyah wal fiqhiyyah wa qultu lahum hina dhak innal kalama inna lil kalami al-katibi wajhan sahihan, yang kata pasal apa pergi haji banyak. Tapi saya dalam bab ni saya cermat sikitlah. Bukan kita halang lah, tetapi poin dia kena ada penyusunan wang. Nak pergi haji pergi lah, tapi dia kena simpan portion. Sebab kalau tak pergi dia tak dapat rawat jiwa pula. Jadi kita susun, kerajaan pun boleh susun supaya dia menggalakkan juga kewangan yang dibantu dalam urusan-urusan yang lain. Jadi cuma dia tengok negara miskin. Jadi Syekh Qaradawi tulis dalam keadaan negara-negara Arab yang sangat miskin, tetapi mereka tak bantu langsung pembangunan rakyat. Baik. Kemudian muka surat sebelah. Laqad araftu ba'd al-mutadayyinin at-tayyibin fi Qatar wa fi ghayriha min bilad al-Khalij fi Misr yahrisuna ghayat al-hirsi ala ada'i sya'irat al-hajj kull 'amin wa a'rifu ba'dahum yahujju sanawiyan mundu 40 sanah. Dia kenal ramai orang yang buat haji tak tahu dah 40 tahun buat.
Duit mereka belanja lebih daripada berjuta-juta. Jadi kalau kita kumpul untuk masyru'ah tertentu, nescaya lebih banyak kita boleh bantu B40 dan sebagainya. Jadi ini yang dikatakan kefahaman dalam agama. Dan ini berlaku kepada Abdullah Mubarak. Dan kita baca buku ni menceritakan bagaimana Abdullah Mubarak ini dia nak pergi haji, tiba-tiba dia jumpa seorang janda yang ada anak yatim. Dia cancel pergi haji, duit dia semua bagi kepada janda tersebut. Itulah haji dia. Kita pun taklah suruh cancel haji. Tetapi maknanya kita mesti ada kefahaman yang jelas. Pengurusan kerajaan, pengurusan diri kita, apa yang patut kita utamakan kepada anak kita dan masyarakat. Jangan kita belanjakan misalnya hiburan mereka lebih daripada tuition mereka. Tak betul lah. Daripada masuk universiti, duit universiti tak simpan. Tapi duit pelancongan, kita simpan. Duit kesihatan kita ambil, sebab tu di zaman sekarang ni, kita galakkan ambil takaful. Ya, takaful pendidikan, macam-macam skim kita ada. Kerana walaupun kita belanja wang masa muda, tapi itu simpanan mereka untuk tua nanti, mereka belajar dengan mudah. Jangan kita beli permainan tu mahal-mahal. Kita jalan-jalan sana, jalan sini, tetapi duit untuk pembelajarannya tak ada. Yang tu tak kena kepada al-aulawiyat. Baik. Muka surat 19. Ini penting ya. Beberapa ribat yang dibuat oleh Syekh Qaradawi. Komentar dia. Wa mimma waqa'a fihi al-muslimun fi 'usur al-inhitat wa la zala qa'iman ila al-yawm. Apa yang berlaku kepada orang Islam di zaman kemunduran. Dan benda itu berlaku sampai sekarang ini. Qala annahum ahmalu ila hadin kabir furudal kifayah. Betul. Mereka orang Islam sampai sekarang ni, kita cuai dalam menyempurnakan fardu kifayah. Misalnya dalam ilmu agama sahaja, kita belum ada lagi satu platform madrasah yang betul-betul mengeluarkan ulama. Yang serius mengeluarkan ulama. Betul, nama sekolah ni macam-macam, cantik. Tetapi kalau kita buat pengiraan, kita audit subjek pembelajaran, cara pembelajaran tak mencapai. Maknanya dia hanya ajar Al-Quran dan sedikit subjek. Ini saya cakap dalam isu agama lah. Termasuk di universiti, makin berkurang kekuatan pembelajaran. Makna dia perlu kita ada innovation. Kita perlu sedar. Walaupun kita dah ada universiti, kita dah ada pondok. Bukan masalah universiti atau pondok. Kita nak melihat kepada silibus, kitab-kitab dan cara pembelajaran yang melayakkan kita boleh faham bahasa Arab dengan baik, baca kitab dengan baik dan mengajar kita mengenal kehidupan, industri dan kehidupan yang lain. Supaya betul-betul kita ni menguasai ilmu agama. Dan sangat sedikit sekolah yang mengambil berat tentang bahasa Arab dalam bentuk yang betul. Yang ni Ustaz Firdaus lah, dia mengajar bahasa Arab. Dia rajin buat kelas lah. Tapi kalau kita tengok dari sudut kekuatan bahasa Arab di Malaysia masih dalam tahap yang belum kita banggakan lagi. Jadi perlu diperkasakan lagi. Kita tak mau menutup keaiban. Kita memperbetulkan keaiban kita. Kita nak betul, kita buat pengajian sebegini supaya semua orang dapat belajar, termasuk saya sendiri. Dan kita kena terus belajar dan mengkaji. Katafawuq ilmi dalam ketinggian ilmu sains, ilmu industri, ilmu peperangan yang ini memang kita tak mampu mencapai. Kita masih memberi barang-barang luar. Alladhi yaj'alul ummata malikatan li amri nafsiha. Sampai kita menguasai diri sendiri, kita menguasai apa orang kata apa, jet, kita menguasai bom. Itu tapi cerita panjang lah. Wasiyadataha haqqan wa fi'lan.
Wa mithlul ijtihad fil fiqh, begitu dalam ijtihad dalam fiqh kita belum lagi mencapai. Ini satu benda yang sukar dan dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Kemampuan berijtihad. Tapi persoalan dia, cuba kita tengok mana sekolah dan universiti atau pondok yang menyediakan pengajian ijtihad. Tak ada di Malaysia yang mampu mengeluarkan pelajar sedemikian rupa. So, untuk bincang isu ni sangat beratlah. Paling kurang kita dapat menguasai mazhab. Menguasai betul-betul mazhab. Pengajian yang betul-betul serius. Pun kurang ada lagi. So, perlu ada satu perancangan yang betul-betul. Yang ni banyak dah buat dah. Nasrul dakwah, alhamdulillah, di Malaysia dakwah, kita ada perkim, kita ada jakim, kita ada macam-macam. Maka yang ni kita iktiraf kehebatan dakwah di Malaysia, alhamdulillah berjalan dengan baik. Begitulah dengan menentang kezaliman dan seumpama dengan dia. Tapi dah ada semua sekarang ni. Cerita lama lah. Yang ni kita tak tulas panjang. Wa ahmalu ba'd al-faraid ainiyah, begitulah kewajipan fardu ain. Ini pun dah nampak gaya, alhamdulillah. Zaman ni orang tak pakai tudung ni lah, orang pakai tudung, cuma nak perbetul sedikit. Jadi ada benda-benda yang ditekankan oleh Syekh Qadhawi, nampak gaya dah, alhamdulillah umat Islam dah banyak berubah dan sebahagiannya masih kita boleh buat. Wahtammu bi ba'di arkan aktsara min ba'din. Ada yang terbalik pula, dia lebih utamakan puasa lebih sembahyang. Ini ada juga. Tetapi tak apa, ini contoh. Kita boleh rawat puasa atau berpuasa, tapi kita galakkan mereka sembahyang. Fahtammu bisawmi aktsara min as-salah. Falihada lam yakid yujad muslimun mufattirun fi nahari Ramadan wala muslimatun wa khususan fil qura wal rif. Kita nampak tak ada lah yang rajin buka puasa. Semua berpuasa. Namun kita dapati walakin wujida minal muslimin wal muslimat man yatakasalu 'anis salah. Sembahyang malah ni masih lagi di Malaysia. Sebab tu kita itu Menteri Datuk Idris Hamad buat kempen solat sebab dapati 70% di Malaysia tidak dapat menunaikan sembahyang 5 waktu. Banyak tu. Dia sembahyang tapi tak cukup 5 waktu. Lebih kurang tak silap saya 70%. Kalau di hospital dulu, lebih kurang 90%. 90% pesakit tak solat. Ustaz Ahmed tahu lah dia di hospital. Ramai ada pesakit solat. Dia pun tak solat. Dia pun doktor kata je. Dan ini kita sebagai pendakwah, macam mana kita nak deal dengan mereka. Tapi dengan lembut lah, kita kena ajak mereka dan sebagainya, kejahilan yang berlaku kepada mereka. Mana benda ni berlaku sungguh. Baik. Wahtammu bil ibadat fardiyah ka salat wa dzikri aktsaru min ihtimamihim bil ibadat al-ijtimaiyah kal jihad wal fiqh wa islah bainan nas. Terlampau banyak sangat ibadat-ibadat sunat lalu melupakan ibadat ijtimaiyah seperti badan kebajikan, islah bainan nas, ta'awun 'alal birri wat taqwa dan isu-isu hak kemanusiaan. Ini isu-isu NGO. Tapi alhamdulillah di Malaysia kita tengok bila banjir di Shah Alam, NGO merebak luas. Tapi zaman dulu yang banyak terlibat adalah golongan bukan Islam dan NGO. Tetapi sekarang ni kita tengok semua orang ada NGO. Jadi makna dia kalau Syekh Qadhawi tengok balik di Malaysia, isu ni dah saya rasa dah selesai dari sudut penubuhan badan kebajikan dan setiap orang kadang-kadang yang ada duit tu dah ada yayasan sendiri. Dah ada apa nama dia orang kata apa bidang. Dan kita ada NGO Palestin, kita ada NGO Aqsa. Macam-macam dah. Alhamdulillah. Tapi masa 90-an tak banyak lagi. Sekarang ni membiak dengan luas sungguh lah. Kemudian wa akhiran ihtamma kathirun minan nas bi furu'il a'mal.
wa ahmalul usul. Sebab itu benda-benda essential ini, benda-benda usul yang berkaitan dengan agama dan juga dunia, kita kena tekankan. Kita mengambil berat tentang suami tak buat ibadat. Tapi kita tak ambil berat tentang lelaki yang tak pergi bekerja. Yang tidak mahu mencari rezeki. Itu usul dalam kehidupan manusia. Pelajar-pelajar yang tamat pengajian masih tidak bekerja, masih menganggur, menunggu offer letter. Yang ni benda-benda yang kita kena cek semua. Sebab contoh yang diberi oleh Syekh Qardawi ni adalah contoh-contoh yang sesuai di tempat dia. Tapi kita zaman sekarang, alhamdulillah. Kalau kita di Malaysia, akidah kita dah selesai dah. Kita tak ada isu, melainkan isu furu' sahaja. Sebab sejak Islam masuk ke Malaysia, kita semua beriman dengan Allah yang Esa. Cuma isu yang kita bincang sekarang ni, perbalahan di antara mazhab rasmi kita Asy'ariyah dan juga mazhab-mazhab yang mendakwa mereka daripada Salafiyah. Itu saja. Tetapi semua masih dalam keadaan muslimun. Tapi tak tahu macam mana nak cari titik pertemuan ni. Ada dua kaul. Satu mazhab kata kita tak ada titik pertemuan. Kena lawan. Satu mazhab kita kata lagi kita masih ada titik pertemuan dan kita boleh bekerjasama. Yang ni kita kena ada dialog yang mungkin dianjurkan oleh JAKIM beserta dengan mufti-mufti. Sejauh mana hubungan kita? Sebab kalau duk bergaduh macam di YouTube, di FB tak selesai masalah. Kerana ini kajian menunjukkan isu-isu ini akan menyebabkan sebuah negara Islam itu mundur. Sebab kita bincang tak habis. Sebab itu para asatizah bila dia nak bincang, walaupun benda tu katalah benda tu dia betul. Tapi dia tengok kesan dulu. Kesan kepada negara, kesan kepada ekonomi, kesan kepada masyarakat. Sejauh mana? Takkanlah kalau kita nak bincang isu basmalah, siapa nak baca kuat, nak baca slow tu, dia adalah isu orang Islam. Itu bukan isu sebenarnya. Tak ada isu. Katalah saya suka makan nasi lemak, kemudian Ustaz Ahmed suka makan nasi kandang. Isu ke? Benda tu dah ada dah. Fiqh ni dia ada dua isu. Ada yang belum selesai, ada yang telah selesai. So yang telah selesai, yang ada dalam kitab-kitab mazhab, kita serah pada orang tu lah. Dia ikut Syafi'i, dia ikut Syafi'i. Dan itulah majoriti orang Islam di Malaysia. So, tak boleh bagi minoriti ni, dia kata apa yang diamalkan oleh mazhab Syafi'i ini, bercanggah dengan sunnah-sunnah. Tak akan selesai. Sebab dah 1200 tahun, takkanlah ulama' dulu tak selesaikan, kita pula boleh selesai hari ini, orang semua tak bergaduh dah. Kita sekarang ni, kata seperti Syekh Ahmad Ghazali, kita bincang isu-isu yang besar, yang mana menentukan hala tuju orang Islam. Selesai bab yang ni, masuk pula aulawiyat dengan hubungan-hubungan ilmu yang lain. Alaqatu fiqh aulawiyat bi fiqhil muwazanat. Ini masuk dalam kerajaan, pendakwah, mufti, qadi dan semua orang terlibat di dalam membuat polisi dan juga keputusan. Ya, silakan. Macam kami kat Perlis, kami kat Perlis ni, ya, dituduh Wahabi sesat Mujassimah. Sedangkan kalau kita tengok pericikan dia sebenarnya lebih pada sedikit berbeza pendekatan je dalam tauhid. Di mana kalau Asy'ariyah ni dia cenderung kepada makna lughawi kan. Sebab tu tak bagi nisbah zat Tuhan apa semua tu. Tapi kami sini, kami Taimiyah ni pula lebih kepada konteks, makna konteks. Maksudnya bila sebut satu perkataan tu, dia kata makna lughah tu makna kedua. Makna yang pertama sebagai kotak tu makna yang kita faham. Jadi tak apalah. Cumanya sekarang ni kritikalnya, tuduhan Wahabi tu bukan setakat yang beza dengan akidah. Tapi sampai tahap tegur bab kubur ditinggikan pun kena Wahabi. Tegur bab artis berlakon pun kena Wahabi. Jadi sebenarnya sebab benda ni dipeloporkan oleh ustaz-ustaz yang famous. Jadi apa bang ustaz? Macam mana kita nak
gandakan sikit masalah ni. Saya rasa Wahabi kita bukan kembali Wahabi. kepada perlembagaan kita, kepada enactment kita. Setiap negeri enactment dia telah meletakkan mazhab dan Wahabi bukan daripada mazhab, ya. So Wahabi ni dia macam gerakan Abim, ya. Ikram itu Wahabi. Wahabi ni dia bukan mazhab, ya. Wahabi ni contoh macam ni lah. Saya nak bagi contoh analogi. Saya bagi itu semalam. Dia merupakan satu platform islah. Macam Abim dia buat islah orang pakai tudung. Tapi Abim tu dia bukan ada mazhab. Abim tu gerakan. So Syekh Abdul Wahab ni dia bukan mazhab. Dia cuba buat islah. Tapi dia mendakwa dia adalah ikut mazhab Ahmad bin Hanbal. Setakat itulah. So tak ada isu sebenarnya untuk kita nak label orang tu Wahabi dan sebagainya. Cuma gerakan itu yang berlaku. Tapi kalau kita melihat enactment apa nama dia pelik, tak ada yang menyebut enactment itu Wahabi. So kita kembali kepada enactment yang sedia ada. Enactment yang sedia ada. Ya, Syekh Qaradawi dia cenderung. Sebab tu kita tak menjadikan isu ini sebagai isu yang menjadikan isu murtad, mengkafir. Cuma kita perlu ada yang saya sebutkan tadi, titik pertemuan sampai bila kita nak bergaduh. Contohnya saya adalah Asy'ari, tetapi saya tidak menjadikan Perlis sebagai seteru. Kerana kita semuanya menghadap kiblat yang sama dan kita boleh berbincang dengan baik. Kita cari titik pertemuan. Cuma ada benda-benda yang perlu kita discuss supaya kita tak berlangsungan sampai bila. Macam ni sebab Perlis dah lama ada mereka istilah mereka kepada Sunni. Tapi sebenarnya Sunni ni semua negeri lah kan. Kita Kedah pun Sunni dan sebagainya. Cuma saya minta jangan ada lagi isu-isu yang menggugat. Contoh ada statement-statement Perlis kita tak Perlis ni macam tadi tanya pasal DAP lah. Lebih kurang. Kita kena elak lah sebagai pendakwah, elak daripada benda-benda yang boleh mencetuskan. Kalau siapa nak discuss, kita buat perjumpaan tertutup, panggil para ulama, itu yang lebih baik. Bukan kita, sebab dia rakyat Perlis ni dia bukan dia pada satu aliran. Betul Ustaz? Begitu dengan negeri-negeri yang lain. Sebab itu kita nasihatkan asatizah, sahabat-sahabat kita, jangan timbulkan apa-apa konflik, apa-apa tuduhan, walaupun mungkin ada orang tak bersetuju. Tak bersetuju itu hak Perlis lah. Makna dia kita minta semua bertasamuh. Semua negeri husnuzan dengan setiap negeri. Sebab itu kita kena ingat kita ni satu Malaysia ni. Memang Ustaz, sebab gini sampai tak ada orang main rumah anda ni ada kitab banyak. Dia semata-mata nampak kitab banyak tu dia terus main setting dia Wahabi. Jadi kalau Ustaz boleh bagi cadangan lah macam mana kita nak kurangkan salah faham macam tu. Berat sangat tu. Kitab banyak je Wahabi. Ya. Tapi saya yakin bahawa benda ni boleh selesai dengan dialog yang baik dan tidak ada penyokong. Sebenarnya hentikan grup-grup ni. Kita ni ada grup banyak. Grup Salafi, grup Aswaja. Tak. Kita pegang kepada enactment negeri. Kita ada mufti, itu lebih baik. Sebab Malaysia ni tabi'ah dia adalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Asy'ariyah dan juga Maturidi. Tapi bukanlah bermakna kita boleh menafikan orang lain. Ya, kita mesti menghormati macam kata Perlis, depa ada pegangan. Kita mesti menghormati dan cari titik pertemuan sehingga kita boleh orang kata boleh buat kerja sekali. Takkan kita nak bermusuh dengan orang Perlis. Itu tak logik akal. Dan segi image kita, orang bukan Islam pun tengok pelik kita ni. Jadi walaupun kadang-kadang asatizah dia akan tetap membahaskan isu yang itu, bagi saya kita kalau dengan orang kafir kita boleh berdamai. Ya, kita boleh duduk sekali semeja, boleh berbincang. Jadi ini benda yang perlu kita berlapang dada. Ya, kita berlapang dada dan kita bergerak di atas ilmu dan kita memahami enactment dengan baik dan kita menghormati setiap mufti. Setiap mufti negeri. Sebab tu saya tengok isu-isu yang berlaku yang
yang tak bagus ni kita mengadakan pendebatan. Kena hentikan pendebatan. Pendebatan ni tak bagus nak debat. Kita tidak mahu ada debat ilmiah, kita nak dialog. Dialog lebih baik. Debat ni dia akan menunjukkan kepada siapa menang siapa kalah. Walaupun sebagian sahabat-sahabat kita yang buat, tapi saya suka namakan jangan berdebat. Berdebat tak ada manfaat. Kalau berdebat dengan ahli kitab tak apalah. Sama-sama kita buat dalam bentuk dialog. Seperti kata Syekh Qardawi, dia tak suka berdebat. Bila berdebat ni dia akan tengok siapa menang siapa kalah. Dia tunggu peminat kata ni kalah, ni kalah. So kita kena ubah cara kita berdialog. Apa masalah kita sekarang? Kalau kita kata perlu mengamalkan 4 mazhab, alhamdulillah. Mereka ikut Hambali tak ada masalah. Jadi Kedah dia amal Syafi'i sampai kepada negeri Sabah Sarawak. Semua ni ada beradik sebenarnya. Tetapi itulah masalah kita tak pernah berkawan. Kita perlu orang berlapang dada. Cuba kita bayangkan kita duduk kat Amerika. Amerika ni bukan ada Wahabi saja, kita ada semua. Ada liberal, ada mulhid, ada macam-macam. Tetapi di Britain telah berjaya mendamaikan di antara semua puak. Ada Syiahnya, ada Wahabinya, ada Ahli Sunnahnya, ada Asy'ariyahnya. Mereka boleh buat kerja sekali. Itu di Britain. Mungkin kita boleh belajar benda ni dengan masyarakat barat. Macam mana kita nak bekerjasama. Tetapi dengan menyatakan memang mazhab di Malaysia adalah mazhab Syafi'iyah, itu yang terbesar, tanpa menafikan mazhab lain. Sebab tak boleh menafikan mazhab lain. Mazhab lain penting dan ini yang perlu kepada perbincangan mufti-mufti dan cendekiawan dengan adil, dan kita hentikanlah melabel. Tak elok kita melabel semua sembahyang 5 waktu, semua menghadap kiblat, semuanya sayang Rasulullah SAW. Jadi kita minta isu-isu kadang-kadang isu-isu yang hana-hana ke, isu yang ni ke kita tak bangkitkan. Siapa nak bernasyid, nasyid. Tak mau nasyid, sudah. Yang penting kita husnuzan di antara satu sama lain. Kita husnuzan dengan aliran ni husnuzan dengan aliran ni. So kita tengok sekarang ni yang berlaku adalah masing-masing akan jadi hero di FB. So bagi saya alhamdulillah kita Muslim, kita hormat semua yang ada di dunia ni, insya-Allah. Kalau ikut polemik dia dulu ni, zaman kaum muda, kaum tua dulu dah start dah. Betul Ustaz. Kita tahulah macam mana. Tapi sebenarnya macam kita nak sinergikan. Sebab tu kita baca fiqh aulawiyat. Kita nak sinergikan gerak kerja kita. Kita ni rogi macam orang politik yang berpecah belah. So semua orang ada kehebatan, semua orang ada niat yang baik untuk agama dia. Yang penting tidak menyindir di antara satu sama lain. Perbincangan kita ilmu akademiah. Dan tidak ada ta'asub. Ta'asub, kita Asy'ari tapi tidak ta'asub. Syafi'i tidak ta'asub. Itu yang kita inginkan, insyaAllah. InsyaAllah dengan guru ta'mir ini, dengan sahabat-sahabat yang ada, kita cuba. Jadi kita tak naklah slogan. Semua orang pegang Quran Sunnah. Syafi'i pegang Quran. Tak ada. Sebenarnya itu istilah-istilah yang merugikan. Kalau kita ikut mazhab, mestilah kita ikut Quran Sunnah. Tak ada istilah saya ikut Syafi'i, saya tinggal Quran Sunnah. Jadi ya, masalah pasal kadang-kadang sampai depa tak terima mazhab tu. Yang sebenarnya mazhab tu pun ambil daripada Quran dan hadis, istinbat daripada situ juga. Kita tak sampai ilmu kita sampai tahap tu. Terpaksa kita kena ikut ulama dan mazhab. Itu slogan jual beli je. Sebenarnya tak ada isu, tak ada istilah dia tinggal Quran Sunnah. Sebab mazhab ini dia bukan agama. Mazhab ini qamus. Mazhab adalah qamus kepada Quran Sunnah. So bila kita ikut mazhab, kita ikut Quran Sunnah sebab dia menterjemahkan makna Quran dan Sunnah. Orang yang menyatakan dia tak nak ikut mazhab, seolah dia menjadikan mazhab ni seteru kepada Quran Sunnah. Alternatif. So kena faham, mazhab bukan alternatif. Mazhab adalah qamus. Bila kita faham mazhab ni adalah qamus, tak ada timbul isu saya ikut Quran Sunnah, saya ikut mazhab. Jadi ini yang penting untuk kita faham apa itu mazhab. Dan saya ada tulisan saya apa itu mazhab dan kenapa kita perlu bermazhab. Karena dia adalah qamus kepada Quran Sunnah. Walaupun di zaman sahabat tak ada mazhab, tetapi mereka ada mazhab Abu Bakar, mazhab Umar,
mazhab Sayyidina Ali, mazhab Osman, dan kesemua 4 mazhab secara datanya adalah fiqh sahabah. Seperti Syafi'i diambil daripada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hanifah daripada Sayyidina Ali, daripada Ibnu Mas'ud. So sebenarnya soalan-soalan ini adalah soalan andaian, tidak ada wujud di dalam kehidupan mazhab. Baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ustaz, saya tanya dari segi aulawiyat lah. Perlukah kita buat dialog ni 69 round juga. Sebab nak rasa kalau kita buat perbincangan terbuka tu pun dia akan semakin menimbulkan jurang lagi besar. Orang hak salah pun takkan mengaku salah, hak betul pun takkan mengaku kata dia kalah lah kalau kata dia ni pun. Satu. Yang kedua, macam mana yang Salahuddin Al-Ayyubi buat ketika mana dia buka masjid. Mana ketika tu masjid adalah Fatimiyun, Syiah. Macam mana dia boleh merawat isu Syiah ni tanpa berlaku setahu tak ada berlaku pertumpahan darah. Tapi mazhab Syiah ni boleh hilang dan boleh jadi Sunni. Macam mana dia buat? Ya, sangat-sangat bagus. Sebab kita tak ajak berdebat. Berdebat ni yang tak bagus, Ustaz. Bila berdialog ni kita bincang je. Macam kita mesyuarat. So, kita datang tu bukan untuk menang atau kalah. Jadi, dialog bukan di kalangan orang awam. Kita tertutup, bincang di kalangan para mufti dan sebagainya dengan mahabbah. InsyaAllah boleh selesai. Dan teori Salahuddin sangat bagus. Abaqariyah Salahuddin itu menjadikan Syiah dikeluarkan di atas ilmu. Sebab Salahuddin dia hantar ulama-ulama yang besar, khususnya daripada Malikiyah, supaya menerangkan ilmu kepada mereka. Sebab manusia apabila ada ilmu dengan kekuatan yang ada, tanpa ada pertumpahan darah, maka yang ketiga tu taufik daripada Allah lah. Taufik daripada Allah. Azhar daripada Syiah menjadi Sunni. Itu maknanya, itu sya Allah. Itu adalah satu benda yang taufik daripada Allah. Tapi yang penting, Salahuddin Ayyubi mengenal zaman dia. Idrakul waqi'. Macam mana nak melakukan perubahan dengan dia menghantar ulama-ulama Maliki. Sebab sejarah sebelum Syiah masuk, kawasan-kawasan yang dikuasai oleh Syiah tu semua orang Malikiyah. Sebab itu di Malaysia, secara kajian saya lah, kalau kita nak masuk, kebanyakan Malaysia ni kena masuk dengan mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab di sunnah lah. Sebab kita punya sejarah kita macam tu. Orang kenal Islam macam tu. Bukan masalah kata Syafi'i betul, mazhab ni salah tak. Orang kenal Islam di Malaysia, tariqah dia Syafi'iyah. Kalau kita pergi ke Afrika, Ustaz, kita tak boleh bawa masuk mazhab Syafi'i. Kita kena bawa main tariqah Malikiyah. Kalau kita pergi Pakistan, kita kena bawa pergi tariqah Hanafiyah. So ini yang dipanggil sebagai ilmu ijtima'iyah. So ilmu ijtima'iyah penting di dalam melakukan perubahan. So kalau kita Syafi'i, kita pergi ke Jazair, kita pergi kepada Saudi, kita kena ceramah dalam mazhab Hanbali, tak boleh kita ceramah dalam mazhab Syafi'i. Orang tak tahu. So di sini kita pentingnya mengenal budaya masyarakat. Budaya masyarakat ini yang menjadikan kita lebih matang. So sebab apa? Mazhab tak pernah bergaduh, yang bergaduh orang. Yang bergaduh orang. So ini satu soalan yang sangat bagus. Dan kita harap asatizah boleh ubah cara skill mereka, membawa kepada rahmah, membawa kepada kasih sayang, tanpa melabel, dan cari titik pertemuan sedaya upaya. Jangan kita ceramah dalam bentuk, hey, tak mau dah. Itu zaman sudah berlalu. Kita nak ceramah dalam bentuk seperti Allah Ta'ala seru hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu lebih baik daripada kita panggil hey. Panggil hey orang je. Okey. Baik. Hubungan fiqh aulawiyat dengan fiqh muwazanat sangat penting, iaitu al-muwazanah bainal masalih wal manafi'. Semua adalah masalih, semua adalah manafi'. Yang mana kita nak ambil? Mesti kita ambil yang lebih jangka masa panjang. Muwazanah bainal mafasid wal madar, keburukan dan keburukan. So ini kita kena timbang. Sekarang ni kita bukan setakat menghadapi kebaikan dan keburukan, keburukan dan keburukan. So kita di zaman yang mana ada juga macam misalnya orang nak bincang isu bank Islam dengan bank konvensional. Oh, mereka duk hentam bank konvensional, bank Islam. Kalau tak ada bank Islam lagi teruk. Ini golongan-golongan idealistik. So ini problem kita. Sedangkan kita dah ada bank Islam, alhamdulillah.
Kita janganlah hentam bank Islam, kita perelokkan. Perelokkan bank Islam. Bukan kita pergi hentam dekat FB bank Islam ni sama dengan bank konvensional. Oh tu dia. Ini yang berlaku. Pergi hentam JAKIM, pergi hentam halal. Tak, kita sekarang ni kita perlu kepada tariqah mentashih, bukan tariqah blame. Sebab itu Rasulullah dalam kajian leadership Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuat oleh Dr. Tariq Suwaidan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabban. Rasulullah tak pernah blame dan maki orang. Jadi tariqatul tashih, misalnya kita sebut kepada Ustaz Haimi, kamu buat ni yang betulnya macam ni. Tapi saya tidak menyatakan kamu ni salah, kamu ini ahli bidah tak. Tak ada. Kita hanya menyatakan tariqatul tashih. Macam kita betul exam student. Ini di antara benda yang kita kena ada ubah. Tariqatul tashih ini lebih berjaya yang dibuat oleh Sayyidi Abdul Qadir Jilani, oleh Syekh Imam Junaid rahimahullah. Kita sebagai ulama tidak boleh menjadi api. Ulama mesti menjadi air. Kita menyejukkan keadaan. Kalau kita jadi api, lagilah dahsyat lagi. Jangan melihat kepada kes-kes tertentu, terpencil. Ulama menentang ulama zaman-zaman dulu. Tetapi kita melihat kepada keseluruhan kes. Betul Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Syafi'i seperti menentang pemerintah. Tapi sebenarnya tidak boleh dibaca dalam bentuk penentangan itu. So, pembacaan dalam bentuk penentangan dalam suasana yang kita tidak faham dan bawa kepada kita punya keadaan itu kadang-kadang tak mendatangkan apa-apa hasil. Ada sebagian masyayikh kita begitu keras dengan kerajaan, keras. Tapi tak ada hasil. So, memahami zaman idrakul waqi', memahami zaman kita sekarang ni, bagaimana interaksi islah itu sangat penting. Iaitu kita mesti menjadi pengaman. Bukannya pencetus. Muwazanat bainal masalih wal mafasid. Kita menimbang di antara kebaikan dan keburukan. Yang mana lebih aslah. Kadang-kadang kita terpaksa ambil keburukan. Tapi keburukan itu lebih ringan. Sebab itu sekarang ni timbul isu. Dulu isu menubuhkan rumah-rumah kebajikan menjaga anak-anak luar nikah. Saya masih ingat tahun 2010 saya pun terlibat dalam forum isu ini. Ramai orang tidak bersetuju kerajaan Melaka menubuhkan rumah kebajikan menjaga anak luar nikah. Dengan menyatakan ini akan menyebabkan ramai lagi orang akan berzina. So, itu tak betul. Kita bukan nak jaga orang berzina, nak jaga anak luar nikah. Yang sekarang ni hampir pada 300,000. So, kalau kita tak faham isu dengan baik, idrakul waqi' dengan baik, kita tak dapat selesaikan masalah. So, itu jangan jadi ahli demonstrasi. Jadi ahli fikir. Orang yang turun demonstrasi, sebahagiannya tak sempat berfikir, dia rosakkan habis jalan raya. Kita mesti menjadi ahlul i'tidal. Kalau orang tu turun demonstrasi pun dia ada sebab. Namun itu bukan jalan yang baik. Kita ada jalan dialog, hiwar. Hiwar dengan kerajaan, hiwar dengan semua orang. Jadikan dialog adalah pintu segala-galanya. Banyak benda kita boleh selesai. Sama ada kita nak berkawan, tak berkawan tu kira lain. Tapi berdialog dulu. So ini yang tariqah yang diguna pakai oleh para ulama kita. Dan ini adalah tariqah Nabi Musa AS. Dia tidak bergaduh dan berperang ke atas Fir'aun, tetapi dia berdialog dengan Fir'aun. Dia bertemu dengan hujah dengan baik. Waqul lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala pun perintahkan Musa bercakap baik dengan Fir'aun. So ini adalah satu manhajiah dakwah yang asilah dalam Al-Quran. Yang perlu, kalau dengan Fir'aun pun kita bercakap baik, apatah lagi dengan ikhwan kita di dalam sama-sama agama, lebih baik kita bercakap dengan lembut. Kemudian al-muwazanat bainal masalih ba'duha wa ba'din, mengikut kepada kategori 3, al-daruriyat wal hajiyat wat tahsinat. Ini memang dalam ekonomi pun kita pakai. Yang daruriyat ini essential kita kena utamakan dulu.
Kalau kita tak utamakan keutamaan, ramai orang tak dapat hidup. Sebab itu masyarakat Islam di negara Eropah, mereka tak perlu buat syariah. Mereka hanya perlu sembahyang dan melaksanakan apa yang mereka termampu. Sebab negara Islam ni terbahagi kepada 3. Negara Islam di Mekah, di zaman Mekah, yang Kaabah tu sendiri pun ada berhala. Dan Rasulullah tak buang berhala tu melainkan bila dah berjaya menawan Mekah. So ada negara umat Islam yang mereka duduk di Amerika, yang mereka memang tak boleh keluar daripada sistem tersebut. So mereka berinteraksi apa yang mereka mampu di Amerika, di Singapura. Dan ada negara yang seperti mana orang Islam duduk di Najasyi. Mereka boleh praktik sembahyang, boleh praktik puasa. Tapi mereka tidak boleh melaksanakan undang-undang. Dan ada negara Islam seperti Madinah. Yang pada permulaannya ada Yahudi, ada macam-macam orang. Jadi interaksinya lain dengan apabila last kali negara Madinah hanya orang Islam saja yang duduk. Dan hukum ini berterusan sampai hari kiamat. Malaysia tidaklah negara Islam yang penuh. Sebab kita berbilang kaum. Kita ada 60% orang Islam, 40% orang bukan Islam. Sudah pasti kita tak dapat nak melaksanakan Islam ataupun syarat Islam satu patuh. Sudah pasti riba mesti ada, judi mesti ada, arak mesti ada. Dan kita tak boleh hapuskan arak. Siapa pemerintah pun tak boleh hapuskan arak sebab kita ada 40% orang bukan Islam. Judi, kita nak hapuskan pun keseluruhan tak boleh sebab kita ada 40% orang bukan Islam. Jadi ada benda-benda yang perlu kepada ilmu bagaimana untuk melakukan perubahan. So di Saudi tak apa, mereka semua orang Islam. Tak ada night club, tu pun ada night club juga. Tak ada macam kita, tak perlu. Mereka tak perlukan bank konvensional sebab semua orang Islam. So ini di antara kefahaman negara, kefahaman terhadap sebuah negara menentukan fiqh kita. Kalau kita pergi Amerika, ulama fatwa, orang Islam boleh bekerja di McDonald yang mana ada di situ khinzir, kemudian dia cuci pinggan orang makan babi dan seumpama dengannya. Sebab dia nak kerja kat mana? Tapi di Malaysia, kalau kita buat macam tu, tidak boleh. Fatwa tak membenarkan. Jadi rider yang bawa babi pun tak boleh. Sebab kita negara Islam yang hampir sempurna. Kita ada 60%. Tapi negara Amerika dia bukan negara Islam. Dia negara yang umat Islam duduk di situ. Sudah tentu dia ada fiqh aqliyat. Di sinilah kefahaman kepada sebuah negara ini menentukan gaya fatwa dan fiqh. Jelas? So kita ada hajiat. Kemudian kita di barat mereka mengharuskan pinjaman konvensional untuk satu rumah. Di Malaysia kita tak haruskan pinjaman konvensional, tak ada ulama yang mengharuskan buat loan. Kalau siapa buat berdosa lah. Tapi tak ada rusah sebab di Malaysia orang Islam mampu untuk membuat financing di bank-bank Islam. Nampak tak? Kalau negara Islam yang pure, memang orang bukan Islam pun hampir tak ada. Mereka tak perlukan istilah bank Islam. Mereka semua melaksanakan syariah berdasarkan ulama-ulama mereka. So, sebab itu isu ini isu yang sangat besar di dalam menentukan fiqh ataupun kita namakan sebagai fiqh Malaysia. Dan tahsinat, benda-benda yang bersifat pelengkap. So kita tengok Malaysia, alhamdulillah kita ada pelbagai kemudahan yang disediakan. Kita ada universiti, kemudian kita sambung master, kita ada PhD. Semua itu adalah tahsinat-tahsinat yang penting untuk menjaga daruriyat dan hajiat. Kita ada alhamdulillah pelancongan, walaupun dia bukan daruriyat tapi dia adalah tahsinat yang menjaga daruriyat. Sebab sistem pelancongan ini ia merupakan sumber kewangan dan seumpama dengan dia. So ini di antara benda-benda yang perlu. Walaupun kita ni mungkin tak minat melancong tetapi kita tidak boleh
mengabaikan benda-benda tersebut. Baik, maka fiqhul muwazanat ataupun fiqhul aulawiyat yaqtadi minna taqdim ad-daruriyat 'ala al-hajiyat wa min babil aula 'ala tahsinat. Mendahulukan keutamaan daruriyat ke atas hajiyat dan ke atas tahsinat. So kita utamakan sembahyang ke atas pakai tudung. Sebab itu kita kalau orang tu tak pakai tudung, dia tak sembahyang, kita utamakan sembahyang dulu. Kita berlembut. Ya, tu ada dah Ustaz Ruzani tulis. Financing tu menunjukkan kepada istilah term Islamic pada bank. Kalau loan ini adalah istilah konvensional, dia macam takaful lah. Kita pergi premium. Kalau takaful kita bagi contribution. Kalau insurance kita panggil premium. Itu term-term dia. So boleh ambil daripada Ustaz Rozani kita. So ini dia antara benda-benda yang insya-Allah akan mematangkan. Tapi benda ni bukanlah kita dapat lah ni. Kita kena mujarabah, kena tajrib. Kita kena duduk dengan masyarakat sampai kita dapat keputusan. Kita nak ubah apa dulu? Dalam masyarakat Penang, apa isu yang paling besar? Masyarakat Kedah, apa isu yang besar? So dengan kefahaman masyarakat inilah yang menentukan aulawiyat setiap pendakwah. Baik, kita tengok seterusnya ke surat 26 sebelum kita berhenti. Taqdim maslahah al-mutayaqqinah ala maslahah madnunah. Mesti kita mengutamakan maslahah yang kita yakin kita dapat ke atas maslahah yang kita rasa tak dapat. So kita tengok kerajaan ketika mana corona, banyak benda-benda yang kita tengok maslahah yang kita rasa yakin, kerajaan tutup sana. Ini bagi pendapat kerajaan lah. Kemudian maslahah kabirah ke atas saghirah, maslahah jamaah. Jamaah ni bukan parti ya, jamaah ni masuk rakyat negara ke atas individu. Sebab tu cukai dikenakan, zakat dikenakan. Walaupun orang kata kami penat bekerja tetapi nak jaga negara. Kemudian masalah yang lebih banyak pada qillah, nak jaga majoriti ke minoriti, masalah yang berterusan ke atas masalah yang bersifat sementara, masalah asasiyah ke atas masalah syakliyah. So isu kita bukan isu apa dia orang cantik, orang handsome, isu dia adakah manusia hatinya bersih. Itu isu kita. Kemudian mengutamakan masalah masa depan ke atas masalah sekarang ini. So banyak benda tindakan Rasulullah buat macam sulh Hudaibiyah menjaga masa depan umat Islam. Sekarang ini kenapa kita bercakap macam ni? Sebab kita nak jaga masa depan negara kita. Kalau kita bergaduh sesama kita, mungkin pada masa akan datang kita tak jumpa lagi keamanan yang kita kecapi sekarang. Iraq telah menunjukkan contoh yang terbaik kepada kita. Mereka berpecah, akhirnya hancur. Libya, Syria. So kita mesti belajar daripada pengalaman mereka supaya kita jaga sensitivity bukan sesama Islam saja tetapi sesama bukan Islam. Supaya kita mencapai maqasid Al-Quran iaitu at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kena ada maqasid keamanan ini. Maqasid keamanan yang kita kena jaga. Kalau bertembung agama dengan keamanan, utamakan keamanan. Sebab bila dengan ada keamanan inilah kita boleh beragama. Kalau perang nak beragama macam mana? Tapi kadang-kadang kita suka buat perang. Kalau kita tak aman, macam mana nak bina masjid, macam mana nak sembahyang. Di Palestin tak aman tu lah perang tu nak sembahyang sampai orang Yahudi kacau. So kita di Malaysia, kita Allah Ta'ala bagi aman, kita jangan gugat keamanan ini supaya kita dapat meneruskan amal ibadat. Yang penting kita mentashih. InsyaAllah kita akan sambung lepas ni muwazanah bainal mafasid sampai habis. Kemudian kita masuk aulawiyat seterusnya. Dan perbincangan yang menarik saya akan ulas secara ringkas satu persatu sampai habis kitab ini. Wallahu a'lam. Kita buka soalan.